Selamat pagi semua. Mari kita sambung ke kecurunan garis lurus. Semakin garis lurus AB menghampiri keadaan mencangcang, semakin besar nilai kecurunan dan sebaliknya. Maka semakin besar nilai mutlak kecurunan, semakin curam garis lurus. Maksudnya, kalau anda ada garis yang seperti ini, AB, kemudian dia semakin naik. Okay, di mana kita katakan bahawa dia semakin menghampiri jadi tegak. Jadi tegak macam ini. Okay. So kalau dia menghampiri jadi tegak macam ini, maksudnya dia semakin curam. Okay. Koordinat Y bagi mana-mana titik dalam suatu garis lurus yang selalu dengan pasti adalah sama, oleh itu kecurunannya adalah sifar. Okey, ini kita tak mahu tengok dulu. Kita tengok gambar ni. Gambar ini boleh beri kita satu gambaran yang sangat jelas. Bila saya ada gambar di mana ada mata sini, yang ini, okey, maksudnya garisan lurus ni dia naik ke atas, maka dia adalah nilai kecurunan dia adalah positif. Ini adalah nilai kecurunan dia positif. Kalau dia adalah turun seperti ini, maksudnya ini nilai kecurunan dia adalah negatif. Okay? So yang ini kalau dia tegak macam ni, maksudnya nilai kecurunan dia infinity. Infinity maksudnya tak dapat ditentukan, tak tertarif. Okay? Tak tertarif. Kalau dia melintang macam ni, maksudnya kecurunan dia kosong. Kalau dia seperti ni, dia melintang macam ni. Ni maksudnya kecurunan dia sama dengan kosong. Itulah maksudnya. Okey, jadi kita lihat. Inilah yang gambaran dia. So kalau dia adalah melintang macam ni, kecurunan dia mesti adalah sama dengan kosong. Kalau dia tegak macam ni, maksudnya kecurunannya tidak tertarif. Inilah yang saya cerita tadi. So, digambarkan dalam gambar muka ini. Okey, kita lihat lagi. Kena pasti garis lurus yang mana mempunyai nilai kecurunan sama, ada positif, negatif, sifar atau tak tertarif dalam raja di bawah. Okey, so nak tengok yang di sini. Okey, anda akan dapati. Okey, tengok dulu. Ini melintang, AB ini dia mesti adalah kosong. Kecurunan dia mesti kosong lah. Ini tegak, maksudnya dia infinity lah, tidak tertarif lah. Okay, yang ini mesti negatif. Yang sini ini positif. Yang ini positif. Yang sini negatif. Yang ini negatif. Itulah yang kita boleh nampak. Okay, so cuba lihat. EF negatif. Dia tulis negatif. GH dia negatif. IJ ni dia positif. KL dia adalah negatif. MN mana? MN ni adalah positif. AB kosong. PQ ini adalah tidak tertarif. Itulah yang kita boleh buat kesimpulan lah. Okey, seterusnya. Kena pasti garis lurus dalam raja di sebelah mempunyai nilai kecurunan terbesar dan terkecil serta nyatakan alasan. Nah, terbesar dia mesti apa? Semakin dekat dengan tegak. Itu maksudnya terbesar. So MN lah, dia paling tegak kan? Kalau dibanding dengan yang lain lah. So MN mesti mempunyai kecurunan yang paling besar lah. Okay? Kerana apa? Dia menghampiri keadaan mencancang. Itulah sebab dia. So yang terkecil tu mana? So yang terkecil tu dia mesti semakin rata lah. So OJ lah. OJ merupakan garis yang kecurunan paling kecil kerana menghampiri keadaan mengufuk. Itulah caranya. So nak menentukan kecurunan, kita kena gunalah apa? Gunalah yang formula yang kita belajar. Nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk digunakan untuk menentukan kecurunan suatu garis lurus. Semakin besar nilai kecurunan, semakin curam. Okey. Maka kat sini, kita adalah satu gambar.
Satu hari Jamali akan mengambil air di sungai yang berdekatan dengan rumahnya dan ke hutan untuk mencari cendawan busuk. Hitung kecurunan yang dilalui olehnya dari rumah ke hutan. Kecurunan dari rumah ke hutan. Okay, rumah dia kat mana? Rumah dia kat sini, hutan dia kat sini. So dia sudah beritahu anda sini, you kena lukislah sendiri. Sinilah you kena lukis sendiri. You kena lukiskan macam ini. So sini sudah bagi anda 10 kan? 10. So ni tolaklah dapat 30 sinilah. So gunalah yang kecurunan, cara mencancang, mengufuk, dapatlah 30/10, dapatlah jawapan. Tepi sungai ke rumahnya, tepi sungai kat sini, ke rumahnya kat sini. Okay, so anda boleh gunakan macam inilah, lukislah sendiri, bentukan satu segi 3. Agak-agak macam inilah. So sini 20, sini 40. Okay, so 20/40, dapatlah 1/2. Itulah caranya. Okay, penyelesaian. Tentukan pintasan X dalam suatu garis lurus yang melalui titik ini dengan kecurunan ini. Okey, so ada kecurunan. Dia nakkan pintasan. So, gunakan pintasan Y, pintasan X. So, di sini, dia sudah bagi ini Y. So, tolak 4. Bagi dengan pintasan X. So, pintasan X anda sama dengan 4 bagi -2. Dapat -2. Okey, dapatlah jawapan. Okey, tentukan koordinat. Bagi pintasan pada paksi Y yang melalui titik Q 60 dan kecurunan 1/2. Tentu koordinat bagi pintasan pada paksi Y. Okey, yang melalui ini. So dia nakkan juga adalah apa? Pintasan juga. Okey, nakkan pintasan kita akan cuba carikan. So 1/3 sama dengan tolak ini pintasan pintasan Y over pintasan X. So kita gantikanlah 1/3 sama dengan negatif. Sudah bagi 6 ini adalah pintasan X. Pintasan Y over ini 6. Okay, so 1/3 darab dengan negatif 6, dapatlah pintasan Y. So dapat negatif 2, ini pintasan Y. Okay, dapatlah jawapan. Okay, senang saja, dia hanya nak anda tahu gunakan formula dia. Okay, seterusnya contoh 12. Nah, anda nyatakan apa? Hitung nilai V dalam rajak. Diberi kecurunan. So, ambillah kecurunan tu. So, kena tulis apa? Kena tuliskan formula lah. So, 4 sama dengan negatif pintasan Y over pintasan X. Okay, so negatif. Pintasan Y dia adalah negatif 8. X dia tak tahu. X adalah V. So, V sama dengan 8/4 dapatlah 2. Dapat jawapan. Okey, seterusnya contoh 13. ABCD ialah bucu sebuah segi 4. Tentukan jenis sisi 4 tersebut. Tentukan jenis sisi tersebut. Kalau nak tentukan, you kena apa? Anda kena lukis pun boleh. Okey, lukiskan ikut koordinat dia. Ataupun you kena carikan dia punya kecurunan. Carikan kecurunan dia, tengok mereka sama tak? Adakah dia segi 4 selali? So boleh cuba carikan A, B, C, D kan? Dia adalah segi 4, katakan macam ni. A, B, C, D. Carikan A, B, okey. Contohnya A, B. You kena carikan kecurunan A, B. Kecurunan A, D. Kecurunan B, C. Kecurunan CD. Kena carikan 4 ni lah. Carikan kecurunan dia. Okey, selepas anda dapat cari, okey, kita tengok ya.
Setelah kita dapat cari, kita dapati bahawa AD, okay, sekejap ya. A, B, C, D. A, B, C, D. Okey. AD sini. AD adalah 1/3. Kemudian BC. BC sini adalah 1/3. Sini adalah M sama dengan 2. Sini M sama dengan 2. Okey. Oleh kerana ini dua adalah sama, maka kita katakan ini dua selalik. Ini dua adalah selalik. Jadi dia adalah jenis segi 4 selalik. Anda boleh lukiskan ini ya. Mesti lukis inilah kerana you tak tahu ini kan. So you lukiskan, baru anda boleh buat kesimpulan. Ini adalah segi 4 selalik. Okey? So itulah cara bagaimana kita nak selesaikan masalah. Okey, selepas tu kita lihat soalan sini. Hari tu kita sudah buat sampai 5, kita lihat yang 6. 6 ni senang saja. Nah, kena pasti garis lurus yang mempunyai kecurunan terbesar. Okey, tengok saja dah tahu ini AB lah. Kemudian EF lah. Tengok saja dah tahu. Tulislah kecurunan terbesar sama dengan AB sama dengan EF. Okey, kemudian yang seterusnya soalan 7. Berdasarkan rajah berikut, nyatakan kecurunan sama ada positif atau negatif. Nak anda nyatakan saja, tak payah kira, nyata saja. So tengok dan tulis. So LM ini adalah negatif. Okay, MM naik kan, itu positif. So NO ini turun, ini negatif. Itulah cara dia. Okay. So kemudian soalan 8. Soalan 8 dia kata dia nak tentukan hitung kecurunan garis lurus. Tengok dia bagi apa. Ini jarak mencancang. Ini jarak mengufuk. Jadi anda kena guna formula jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Gantikan nilai saja 100/50. Dapatlah 2. Dapat jawapan. So setiap satu nanti anda cuba lengkapkan, cuba buat ya. Okey, seterusnya kat sini soalan 9. Hitung kecurunan suatu garis lurus. Ini dia sudah bagi anda. So bagi apa? You boleh kirakan jarak mencancang dan mengufuk. Jadi di sini dia sudah tuliskan sini adalah 3, ini adalah 6. Maksudnya jarak mengufuk ini adalah 3, jarak mencancang ini 6. Jadi gunakan formula yang sama, 6/3 dapatlah 2. Okey, nanti you boleh cuba buat ya. Yang 10, hitung kecurunan garis lurus melalui setiap pasang titik. Ada pasang titik kan? So anda kena gunakan formula. M sama dengan Y2 minus Y1, X2 minus X1. Pilihlah mana satu, X1, Y1, X2, Y2. Gantikan saja. 2 tolak 5, 3 tolak 4. So dapat negatif 3, negatif 1. Dapatlah 3. Itulah cara dia. Soalan 11, okey. Soalan 11 dia bagi pintasan. Nak hitung kecurunan. Gunalah yang pintasan. Pintasan Y. Pintasan X. Okey, gantikan saja. So negatif 4/1. So dapat negatif 4. Dapatlah jawapan. So itulah cara bagaimana kita nak selesaikan. Harap anda semua boleh lengkapkan latihan anda ya. So itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.